Bersempena dengan kejayaan meraih 100,000 subscriber pada bulan mulia Ramadan dan masuknya bulan Syawal, Astrolab ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang telah memberi sokongan padu kepada channel ini. Untuk itu, Astrolab telah membuat keputusan untuk memberi giveaway kepada 20 subscribers dengan jumlah komen terbanyak di channel Astrolab. 20 subscriber dengan komen terbanyak akan menerima giveaway khas dari Astrolab. Kekal hingga akhir video ini untuk claim giveaway anda. Segitiga Bermuda telah menjadi sumber misteri dan daya tarikan sejak pertengahan abad ke-19. Kapal, pesawat dan orang yang hilang begitu saja tanpa sebarang jejak. Dan sudah tentu, senarai panjang teori dan penjelasan mengenainya telah memberikan bahagian berbahaya lautan Atlantik yang disempurnai oleh Miami, Bermuda dan Puerto Rico ini dengan gelaran Devil's Triangle. Tetapi tahukah anda bahawa bumi bukan satu-satunya tempat yang boleh kita lihat fenomena ini? Para saintis telah menemui perkuburan kosmik yang digelar segitiga angkasa Bermuda, kawasan yang luas di atas bumi. Ia merupakan satu bentuk ancaman yang boleh mendatangkan malapetaka kepada apa sahaja yang memasuki kawasan itu. Apakah itu anomali selatan Atlantik dan apakah itu jalur Van Allen? Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, medan magnet bumi bertindak sebagai sejenis perisai pelindung menangkis dan memerangkap zarah-zarah bercas daripada matahari. Medan magnet ini tidak seragam dan saintis telah menemui kewujudan titik lemah yang luar biasa di medan tersebut. Seolah-olah satu lekukan pada medan magnet kita dan ia kini cukup serius dan memerlukan minda tajam dan cerdas bagi menyelesaikan isu ini. Untuk memahami betapa bahayanya perkara ini, jom segarkan pengetahuan kita tentang medan magnet. Bumi kita seperti magnet bar dengan kutub utara dan selatan yang mewakili kekutuban magnet yang bertentangan. Terdapat garis medan magnet yang tidak kelihatan mengelilingi planet kita di antara dua kutub ini. Tapi, berbeza dengan magnet bar ringkas yang biasa kita gunakan dalam menjalankan eksperimen di makmal, medan magnet bumi jauh lebih kompleks. Ia dipengaruhi oleh beberapa faktor dan turut menggentarkan para saintis. Ia sebenarnya tidak stabil sepenuhnya. Kutub magnet bumi tidak sejajar dengan betul antara satu sama lain dan garis tengah medan magnet diimbangi sebanyak 643 km dari pusat sebenar bumi. Medan magnet itu sendiri berasal dari teras luar bumi dan merupakan hasil daripada interaksi yang biasanya tidak disedari, tetapi bersifat dinamik antara unsur-unsur planet kita dan pergerakan berterusan logam yang kaya dengan besi dan dalam gerakan kuat di bawah permukaan bertindak seperti penjana besar yang dipanggil geodynamo. Dan ini menghasilkan arus elektrik yang kemudiannya menghasilkan medan magnet hasil daripada perubahan berterusan dan keadaan geodinamik yang kompleks di dalam teras bumi. Medan magnet ini sebaliknya berubah-ubah dalam ruang dan masa. Dari satu sudut lain, matahari berperanan mengeluarkan aliran keluar berterusan zarah dan medan magnet yang kita panggil angin suria bersama-sama dengan awan besar plasma panas dan sinaran atau lentingan jisim korona. Apabila plasma ini mengenai magnetosfera bumi, ia boleh terperangkap dan dipegang dalam dua jalur berbentuk seperti donat besar di sekeliling planet ini. Bentuk donat ini dipanggil jalur Van Allen. Dinamakan sempena ahli fizik James Van Allen yang pertama kali menemui jalur ini pada tahun 1958 selepas pelancaran Explorer 1. Manusia telah mengetahui tentang ini sejak sekian lama dan dengan kemunculan penerokaan angkasa lepas, keadaan ini perlu diambil kira bagi perlindungan angkasawan dan kapal angkasa. Kini, disebabkan medan magnet bumi telah diimbangi, jalur Van Allen menjunam paling hampir dengan permukaan bumi di atas kawasan lautan Atlantik antara Afrika dan Amerika Selatan. Jalur Van Allen yang terlalu rendah inilah yang membimbangkan para saintis di mana ia dikenali sebagai anomali Atlantik Selatan. Dan inilah sebab rancangan untuk perjalanan angkasa lepas mendapat penelitian baru. Jalur Van Allen meregang pada altitude antara 1,000 hingga 60,000 km di atas permukaan bumi. Ketinggian rendah sinaran kawasan khas ini meletakkannya di dalam orbit satelit tertentu yang dihujani oleh proton.
Kadang-kadang tenaga ini melebihi 10 juta volt elektron pada kadar 3000 Hz setiap sentimeter persegi sesaat. Bahagian dalam jalur Van Allen terdiri terutamanya daripada proton tenaga tinggi dan kawasan luar terutamanya elektron. Jalur itu mengikat zarah berbahaya yang menghala dari permukaan matahari dan dengan berbuat demikian ia melindungi permukaan planet kita daripada sinaran berbahaya. Tetapi pada anomali Atlantik Selatan, lekukan lopong di angkasa. Zarah-zarah sinar kosmik suria ini tidak ditahan seperti mana ia berada di sekeliling bumi kita. Akibatnya, sinaran suria menghampiri 200 km ke permukaan bumi dan terdapat peningkatan kemasukan zarah bertenaga di kawasan ini disebabkan oleh keamatan sinaran suria yang lebih tinggi. Lubang dalam medan magnet ini boleh dikatakan menyebabkan masalah besar dengan satelit komunikasi dan peralatan lain kerana keamatan medan magnet yang lebih rendah membolehkan jalur sinaran Van Allen dalaman menjulam lebih dekat dengan permukaan bumi. Apabila penerokan alam semesta beralih ke arah pemerhatian berasaskan angkasa, ahli astronomi kini berhadapan dengan kesan anomali ini. Teleskop angkasa Hubble melalui anomali Atlantik Selatan atau SAA kira-kira 10 kali sehari menghabiskan kira-kira 15% daripada masa pemerhatiannya di sana dan ia tidak dapat mengumpul data astronomi dalam tempoh ini yang merupakan kehilangan data penting yang sangat ketara. Roket Pegasus XL Northrop Grumman melancarkan satelit NASA Atmospheric Connection Explorer untuk menyiasat dan apa yang ditemuinya sangatlah mengejutkan. Lekuk atau lubang SAA sebenarnya bergerak ke arah barat dan terbelah menjadi dua. Apabila medan geomagnet berkembang, lokasi SAA terus berubah. Sinaran juga jauh berbeza di pelbagai tempat di SAA. Agensi Angkasa Eropah mendapati bahawa bahagian bawah medan magnet telah kehilangan kira-kira 15% kekuatannya sejak 150 tahun yang lalu. Yang bermaksud bumi berpotensi terdedah kepada tahap sinaran yang lebih tinggi dan lebih berbahaya. Walaupun saintis memberi jaminan kepada kita bahawa ia adalah bahaya yang tidak akan berlaku kini, ia tetap akan tiba dan oleh itu ia agak membimbangkan. Anomali Atlantik Selatan adalah masalah yang semakin meruncing dalam penerokaan angkasa lepas kerana kebanyakan satelit mengorbit hanya beberapa kilometer di atas bumi. Secara meluas dipercayai bahawa tahap radiasi berbahaya yang lebih tinggi dari SAA sudah pasti menjadi punca kegagalan beberapa kapal angkasa. Jika satelit diserang oleh foton tenaga tinggi, ia boleh menjadi lita pintas dan menyebabkan peristiwa yang digelar Single Event Upset atau SEU. Contoh yang ketara ialah satelit JAXA X-ray Astronomy, agensi aeroangkasa Jepun, dikenali sebagai ATOMI. Ia dilancarkan untuk mengkaji sinaran X tenaga tinggi daripada proses ekstrim di seluruh alam semesta. Tetapi JAXA terputus hubungan dengan satelit mahal dan berkuasa tinggi ini pada 26 Mac 2016. Ia kemudian disahkan bahawa kapal angkasa itu telah musnah sepenuhnya, mengakibatkan kerugian lebih daripada 1.2 bilion ringgit, pelaburan dan berjam-jam penyelidikan dan penemuan. Tak semua orang yakin bahawa kehilangan kapal angkasa Hitomi adalah disebabkan oleh letusan radiasi dari lekukan kosmik kita. Tetapi kapal angkasa diketahui telah terjejas oleh anomali tersebut. Penyelidik terus menemui penjejak bintang Hitomi menghadapi masalah semasa ia terbang di atas SAA. Mewujudkan isu dengan syarikat komunikasi data operasi satelit. Syarikat penyimpan data Globalstar juga mengalami beberapa kerugian dengan satelit generasi pertama mereka. Hasil degradasi komponen elektronik daripada kerosakan sinaran semasa melalui SAA. Komputer dan instrumentasi di atas Skylab, stesen angkasa antarabangsa dan juga kapal SpaceX Dragon semuanya telah mengalami isu yang mengecewakan dalam anomali Atlantik Selatan, yang membawa kepada soalan yang lebih penting. Adakah paras sinaran SAA yang tinggi juga boleh membahayakan angkasawan kita? Terdapat banyak kapal angkasa orbit bumi rendah seperti stesen angkasa antarabangsa yang melalui anomali Atlantik Selatan. NASA memberi jaminan kepada kita bahawa angkasawan selamat di dalam ISS dan satelit lain. Walau bagaimanapun, jurutera semakin bimbang bahawa fenomena ini akan menyebabkan kerugian besar dalam isyarat pengumpulan data dan juga hubungan satelit yang dibina dengan jumlah pelindung sinaran yang mencukupi untuk melindungi angkasawan. Dan ia selamat daripada bahaya yang mungkin menimpa kapal angkasa itu sendiri. Angkasawan juga memakai dosimeter, peranti yang mengukur pendedahan peribadi mereka kepada sinaran mengayon dalam tempoh yang nyata dan menghantar amaran jika mereka mencapai tahap bahaya.
Walau bagaimanapun, sekiranya mereka mungkin mengalami pendedahan langsung kepada sinaran ini, perjalanan angkasa lepas ISS dirancang sedemikian rupa sehingga tidak berlaku semasa transit merentasi SAA. Jadi sementara angkasawan dipastikan selamat, para saintis dan jurutera sentiasa membangunkan strategi yang lebih baik untuk mengatasi potensi kerosakan daripada zarah tenaga tinggi. Menambahkan lebih banyak sinaran perisai adalah cara yang terbaik untuk dilakukan. Walaupun terdapat potensi peningkatan berat kapal angkasa dan juga peningkatan kos, kajian menunjukkan bahawa semikonduktor yang dipanggil chip lita penyepuh lindapan gallium arsenide bersifat tahan lasak terhadap kerosakan sinaran. Meletakkan komponen elektronik yang lebih halus ke dalam rangka kapal angkasa dan dikelilingi oleh lapisan tambahan bahan pelindung dan tahan sinaran mungkin merupakan penyelesaian untuk menangani SAA. Apabila kita pergi lebih dalam ke dalam penerokan angkasa lepas dan dengan semua kemajuan teknologi, mara bahaya SAA tanpa cahaya mesti diambil kira. NASA Ionospheric Connection Explorer kerap mengembara melalui rantau ini dan sentiasa memantau kedudukan SAA untuk benar-benar memahami cara SAA berubah dalam melindungi ancaman masa hadapan. Model global medan magnet bumi sedang dibangunkan menggunakan pemerhatian daripada misi terdahulu serta menggunakan hukum fizik. Apabila segitiga angkasa bermuda perlahan-lahan berkembang, mengesan lekukan ini dalam medan magnet juga boleh membantu kita memahami cara perubahan planet kita sendiri dan membantu bersedia untuk masa depan yang lebih selamat. Kesimpulannya, masa depan penerokaan angkasa lepas mesti dipandang serius dari segi teknologi pelaburan, kapal angkasa dan yang paling penting, kehidupan manusia. Jadi, apakah pendapat anda tentang segitiga bermuda angkasa? Sebelum menutup tirai video ini, Astrolab akan umumkan 10 daripada 20 pemenang subscribers dengan jumlah komen terbanyak di channel ini. Tahniah kepada pemenang dan sila layari akaun Facebook Astrolab, link di description di bawah untuk claim giveaway anda. Sepuluh lagi pemenang akan diumumkan dalam next content. Nyatakan komen anda, jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.